أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا أستاذنا ولخصوصا إلى شيوخنا ولأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada petang yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat berserta salam ke atas junjungan besar kita Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'na wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada petang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan dan mendambakan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kini kita masih berada di dalam bulan yang menunjukkan kemenangan kita setelah kita meninggalkan Ramadan yang lalu dengan penuh pengorbanan dan juga daya upaya kita dengan pengharapan kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang kita kerjakan. Maka tidak lain tidak bukan kita harapkan mudah-mudahan dengan keluarnya kita daripada Ramadan yang lalu itu ada perubahan dan juga ada anjakan dalam diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Ini salah satu daripada hadis galakan Nabi SAW kepada umat, yang mana bukanlah seseorang meninggalkan Ramadan itu dengan keadaan suka hatinya, dengan gembiranya meraihkan Aidilfitri semata-mata. Namun dia berpuasa 6 hari lagi di dalam bulan Syawal, tanda rindunya kepada Ramadan yang ditinggalkan. Dan 6 hari yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Syawal itu bahkan ganjarannya sangat besar. Sabdaan Nabi sebentar tadi kita sebut, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di dalam bulan Syawal, ini setelah daripada 1 Syawal. 1 Syawal tak boleh puasa kerana haram puasa pada 1 Syawal. Setelah daripada 1 Syawal, maksudnya sehingga akhir bulan Syawal dia mengambil 6 hari daripadanya, maka diganjarkan oleh Allah Ta'ala pahala bagi dia seperti ia berpuasa setahun penuh. Ini nikmat dan ganjaran di hujung-hujung daripada serpihan Ramadan yang kita nak ambil. Jadi ambillah kesempatan, bukan hanya dengan kegembiraan menyambut hari raya, tetapi tanda rindu kita dengan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Dan apa lagi kata ulama,
Di antara tanda seseorang itu mendapat keberkatan di dalam Ramadan yang lalu adalah dilihat ia bagaimana keadaan ibadahnya setelah daripada Ramadan. Masa Ramadan dulu subuh penuh di masjid, bagaimana setelah daripada Ramadan? Bagaimana hal keadaan masjid-masjid ketika Ramadan? Ramadan itu hanyalah nama bulan yang ditinggalkan. Bukan bererti bila Ramadan itu telah pergi, tadarus pun kita tinggalkan, ibadah sunnah pun kita tinggalkan. Tidak. Adalah Ramadan itu sebuah madrasah tarbiyah, madrasah yang membimbing kita untuk melaksanakan ketaatan. Apabila kita graduate ataupun kita dah keluar daripada madrasah tersebut, seharusnya kita mencerminkan watak sebagaimana didikan yang dibuat dalam Ramadan yang lalu. Tetapi seandainya dia keluar daripada Ramadan, graduate daripada Ramadan tadi, dia tidak membawa ataupun tidak teradaptasi dengan pendidikan dalam Ramadan tadi, maka ketika itu sebenarnya bukanlah dia orang yang berjaya dalam madrasah Ramadan itu tadi. Jadi sebab di antara Nabi SAW sebutkan lagi, supaya bertambah kuat kita kepada amalan yang kita kerjakan dalam Ramadan, iaitu dengan ditambah 6 hari di dalam bulan Syawal. Supaya mudah-mudahan amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan yang lalu dapat kita praktikkan di dalam bulan Syawal juga. Maka tak lain tak bukan kita mengharap kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebab Syawal yang tiba ini adalah salah satu daripada ujian yang Allah Ta'ala turun. Ujian Ramadan, semua orang sama. Semua kena puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang yang kini dan orang yang terdahulu, semua berpuasa dalam bulan Ramadan. Perkara-perkara yang diharamkan dalam Ramadan, ibadah-ibadah dalam Ramadan, kita merasa ujian yang sama, iaitu ujian menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bagaimana ujian ketika menghadapi Syawal? Yang ini benar-benar sebuah perjalanan yang nak dibuktikan. Apakah kita telah teradaptasi ataupun kita telah terimunisasi dengan Ramadan 30 hari yang lalu. Seandainya perubahan berlaku setelah daripada Ramadan, maka Ramadan itu tidak memberi bekas kepadanya, insya-Allah. Kan dalam satu hadis Nabi SAW diceritakan, ketika Nabi menaiki mimbar, sahabat melihat Rasulullah SAW berdoa. Nabi SAW menyebutkan kalimah amin sebanyak 3 kali. Naik pada tangga pertama, Nabi kul amin. Naik tangga yang kedua, amin. Kemudian naik tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Sahabat yang memerhatikan baginda SAW menyebut kalimah itu tertanya-tanya, apa yang diaminkan oleh baginda SAW? Sehingga selesai daripada khutbah, Nabi SAW turun. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau ketika mana menaiki mimbar itu, engkau mengatakan amin. Wa ba'dan amin, wa thumma amin. Setelah daripada itu kau mengatakan amin dan kemudian kau mengatakan amin lagi. Mengapa kau kata begitu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketika aku menaiki mimbar itu, aku didatangi oleh Jibril. Dan Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satu daripadanya apa? Celakalah bagi orang yang telah berada ataupun telah dapat ia berada di dalam bulan Ramadan, tetapi ia tidak diberkati setelah Ramadan. Itu sebab ujian yang betul-betul sekalinya bukan Ramadan itu, tetapi bagaimana kita menghadapi setelah Ramadan. Apakah perubahan yang kita buat setelah Ramadan yang kita tinggalkan dengan puasa dan ibadah? Apakah tanda ibadah kita diterima? Apakah puasa kita diterima? Karena kita khawatir, sebagaimana sabda Nabi SAW, kam min sha'im laisa lahu min siyamin illa ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Puasa tadi tidak mentarbiah dia menjadi lebih baik setelah puasa. Puasa tadi tidak menggerakkan taufik, iaitu pergerakan untuk melaksanakan hidayah setelah daripada Ramadan. Jadi muhasabah pada diri kita, Syawal yang tiba ini bukanlah salah satu daripada bulan bersenang lenang semata-mata, tetapi bulan ini adalah bulan yang paling perih. Bagaimana kita mempraktikkan 30 hari yang telah kita laksanakan pada Ramadan lalu dan untuk diadaptasikan ke bulan-bulan seterusnya. Seandainya dalam bulan Syawal ini kita berlengah-lengah, dalam bulan Syawal ini kita bersenang-senang, maka percayalah, setelah daripada bulan Syawal sekalipun kita akan tetap membawa perangai yang mana kita lakukan setelah daripada Ramadan tadi.
Sebab baginda Nabi SAW sebut, dalam hadis Nabi SAW sebut, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Keelokan Islam seseorang itu ialah dengan dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi faedah kepada diri dia. Apa dia barang yang berfaedah? Ditanya kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya Imam Al-Ghazali, apakah yang dimaksudkan dengan nafi'? Itu nafi' ni manfaat, yang berfaedah. Apa barang yang mendatangkan faedah, yang memberi manfaat? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, an-nafi' itu adalah barang yang menambahkan takutmu pada Allah. Itulah manfaat. Kalau kamu mengerjakan suatu barang ataupun suatu keseronokan tetapi tidak menambahkan takutmu pada Allah, itu tidak ada manfaat. Kamu bertambah ilmu bertambah banyak tapi tak tambah takut dengan Allah, yang tambahnya pun sombong, yang tambahnya rasa hebat, rasa bangga diri. Itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Harta bertambah-tambah makin banyak tetapi tidak bertambah takut dengan Allah, tetapi bertambah sombong dengan kekayaan, itu tidak dipanggil rezeki yang bermanfaat. Itu adalah seakan-akan, kata ulama, al-istidraj. Apa dia? Al-istidraj ni adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ataupun kita sebut di sini apa? Musibah yang dibaluti dengan nikmat. Dia datang macam nikmat tapi sebenarnya musibah. Musibahnya apa? Musibah ni dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita nak cerita tentang masalah musibah, ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala tentang musibah. Apakah musibah yang paling besar? Maka dijawab oleh Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, musibah yang besar bagi seorang Islam itu adalah apabila dia tidak mampu mengangkat dua takbir di malam hari, mengangkat takbir untuk Tuhan. Mana malam hari, bila sampai tengah malam dia tak mampu nak angkat takbir dua rakaat ni untuk Tuhan. Tak mampu, itulah musibah bagi dia, insyaAllah. Kenapa? Kerana ia diberati dengan sesuatu. Bila ditanya balik pada Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Sayyidina Ali, apakah yang memberati seseorang itu daripada mengingati Tuhannya di malam hari? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya manusia itu diberati daripada mengingati Tuhannya dengan sebab dosanya di siang hari. Dia buat dosa siang hari, maka pada malam hari dia diberatkan dengan dosanya daripada bangkit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah berusaha bersungguh-sungguh selama Ramadan yang lalu. Apa maksud Ramadan? Ini makna kita ulang balik, flashback Ramadan. Ramadan salah satu daripada maksud dia banyak maksud Ramadan. Salah satu dia diambil daripada perkataan ar-ramad. Apa tu ramad? Ramad ni maksudnya mengasah pedang. Kenapa? Kerana bulan Ramadan orang Arab tak pergi perang, kerana dia termasuk bulan-bulan haram berperang. Jadi apa yang dibuat oleh orang Arab akan mengasah mata pedang mereka. Jadi bila dia mengasah mata pedang, dia ambil kalimah ar-ramad, itu mengasah diri kita ketika melaksanakan ketaatan pada Allah. Kita tengah asah, kita tengah bentuk diri kita dalam Ramadan. Tetapi bila keluar daripada Ramadan, kita masih lagi dengan ketumpulan sebelum Ramadan, maka tiada perubahan yang berlaku dalam Ramadan. Asahan yang kita buat tadi tidak tepat. Asahan yang kita lakukan pada diri kita tadi itu hanya sekadar taklid, mengikut orang tu buat, aku pun buat. Orang ni laksanakan, aku pun laksanakan lah. Aku tak buat malu. Kalau aku tak buat kan, kejap lagi van jenazah angkut aku pergi jemaah agama. Ada doktor fikir itu aja. Jual Allah Ta'ala. Jadi itu sebab kita lihat bagaimanakah keadaan kita di dalam bulan Syawal dikomparekan dengan hal keadaan kita ketika di dalam bulan Ramadan yang lalu. Jadi kita muhasabah diri kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam galangan orang yang mendapat manfaat daripada Ramadan yang dialihkan kepada bulan-bulan seterusnya daripada Ramadan. Dan itu sebab hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Apa harapan kita? Harapan kita supaya jadi hamba Allah yang sentiasa melaksanakan ketaatan. Itu harapan yang paling besar. Bukan harapan kita dapat pahala yang banyak, bukan harapan kita nak jadi kaya, bukan harapan kita nak kurus, bukan harapan kita nak dapat pakai baju raya maidah. Harapan kita, ya Allah, dengan sebab ibadah yang kami kerjakan dalam bulan Ramadan ini, sabbit qulubana, tetapkan hati kami, tetapkan pendirian kami istiqamah sehingga kami dapat laksanakan kepada bulan-bulan yang lain hingga Ramadan yang akan datang. Itu sebab doa kita, balighna Ramadan, sampaikan kami
Bukan letakkan kami ataupun jumpakan kami, tak. Balighna, sampaikan. Mana daripada perbuatan yang kami dapat daripada Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan ada peningkatan yang lebih besar. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab kita minta, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana ala dinik, letakkan hati kami di atas agama kamu. Dan doa yang masyhur kita biasa dengar imam-imam kita baca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau campakkan dalam hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau kurniakan hidayah. Ba'da idh hadaitana, engkau dah bagi hidayah kepada kami, Allah. La tuzigh qulubana, jangan kau campak dalam hati kami berasa seronok dengan kejahilan, kealpaan dan kesalahan yang pernah kami lakukan sebelum kami dapat hidayah, ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan campak dalam hati kami ba'da iz hadaitana, setelah kau dah bagi hidayah pada kami. Wahab lana, kau kurniakanlah pada kami, wahab lana min ladunka rahmah, daripada segala kasih sayang dan rahmahmu, ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguhnya kau Maha Pemberi. Itu yang kita minta pada Allah, ya Allah. Jadikan kami dalam kalangan orang yang sentiasa berharap, jadikan kami dalam kalangan orang yang sentiasa mendambakan Engkau, dan apa yang kami harapkan dalam bulan Syawal ini, ya Allah, jadikan kami daripada kalangan orang-orang yang terselamat daripada melanggar hukum-hukum-Mu, ya Allah, daripada syariat-syariat-Mu, ya Allah. Tata tertib perhubungan kami dengan saudara-mara kami, adat dan juga kehidupan kami dalam bermasyarakat, bagaimana kami menyantuni orang yang miskin dan bagaimana kami meraihkan orang yang ada kedudukan, ya Allah. Mudah-mudahan Syawal ini menjadi salah satu daripada ladang ataupun daripada kita panggil, kalau orang universiti ni dia dah habis graduate, kita panggil apa? Latihan industri, LI lah. LI kita ni di bulan Syawal ni lah. Apakah kita berjaya praktikkan apa yang kita belajarkan dalam Ramadan tu di dalam bulan Syawal, maka kita sendiri muhasabah diri kita, insya-Allah. Maka sebab hadis yang saya sebutkan tadi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, keelokan Islam seseorang itu ialah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Dan kata Nabi SAW, khairun nasu ma yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia lainnya. Jadi kita berharap agar kita jadi orang yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya, dan kita jadi orang yang tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, yang mendapat al-faizin. Kita kata minal aidil wal faizin. Faizin Allah kata apa? Innalil muttaqina mafada. Mafada faizin, itu ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu dulu saya rasa untuk petang mulia ni, kerana kita akan menyambung dengan khutbah Jumaat dan juga sembahyang Jumaat yang akan kita dirikan secara berjemaah. Mudah-mudahan perhimpunan kita, i'tikaf kita dalam rumah Allah Taala ni ganjar pahala dengan pahala yang besar. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li syaril muslimin muslimat mu'minat mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al qudri wa zakar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.